Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azra'i bin Muhammad Hasbi. Nombor kad matrik saya I21105179. Okey, saya akan membuat tugasan iaitu tugasan ulasan filem. Saya mengambil tajuk filem iaitu Adiwiraku. Okey, sebelum saya bermula untuk membuat ulasan, mari sama-sama kita menyaksikan trailer filem ini. Kemboja binti Yahya. Kemboja? Pelajaran tu penting, Kemboja. Untuk masa depan awak juga. Teacher pernah tak makan 2-3 hari? Peel banana, peel banana. Ni dia Wonder Woman my dog. Oh, dia my dog. Arwah kau tutup macam mana? Malu lah sikit. Awak Wonder Woman tak boleh pakai tudung bawah kah? Tak, aku suka Batman. Yang tu je yang paling real. Yang lain semua bohong lah. Who wants to join for speaking? Good! Good! Alright! Okay, everyone. Everyone. Quiet, quiet, quiet! Everyone. Let's start practice, shall we? Okay, miss. Pollution, smoke, dust, floods, forest fires, just about everything. Take me to Mars. I heard they discovered oxygen there. Take me to the moon. Drama! If we want to make this world a better place, we have to look inside ourselves. Make the change and be the change that we want to see. And just like Incredible Hulk, I feel the rage, turning me to a marvelous monster. I want to stop all the violent killing. Just want to smash, smash, smash. Alia, you can tell me if you want to. Teacher nak tolong Alia. Al-Fatihah. Kau akan selalu cikgu rindui. Right. Imran. Everyone, can you come forward, please? Come, come. Just focus on me. Just listen to teacher for 1 minute, okay? Whether you win or lose, it does not matter. Because in my eyes, you are champions already. Sakit itu sementara, kegemilangan itu selamanya. Sakit itu sementara, kegemilangan itu selamanya. Please welcome our 18th performance of the competition. Please welcome them on stage. Saya akan menceritakan latar belakang filem. Okey, filem ini ditayangkan pada 9 Mac 2017. Okey, genre dia adalah drama. Pengarah filem iaitu Eric Ong, yang mana kita kenal Eric Ong ini adalah pengarah filem yang terkenal di Malaysia. Okey, produksi iaitu daripada Soul Picture, Iceberg Design dan Filmmaker Studio. Filem berdasarkan dari filem ini berdasarkan dari satu kisah benar, iaitu filem ini mengisahkan tentang kumpulan ceramah dari SMK Pinang Tunggal di Kedah yang memenangi pertandingan perbahasan pada tahun 2015. Ia mengikut perjalanan pasukan itu dipenuhi dengan pelbagai perjuangan dan cabaran untuk memenangi gelaran. Okey, macam sinopsis dia, cerita ini dilakonkan oleh seorang guru bahasa Inggeris yang bernama Shari Ann Fernando, yang dilakonkan semula oleh Sagita Krishnasamy yang telah dihantar untuk bertugas di sekolah luar bandar, iaitu SMK Pinang Tunggal, Sungai Petani, Kedah. Okay, dari hari pertama cikgu ini di sekolah itu, cikgu ini Shari Ann Fernando bertugas. Dia dah kena macam-macam perangai anak muridnya sendiri. Bayangkan ada yang rebel teruk, pemarah sampai tahap baling kerusi keluar kelas, pendiam memendam perasaan, kaki buli, ponteng sekolah dan macam-macam lagi. Tapi sebab semangat yang kuat dan percaya dia mampu mengubah mereka, iaitu anak murid itu,
Cikgu Sherry tetap bertabah. SMK Penang Tunggal menunjuk realiti sebenar kisah sekolah luar bandar yang mempunyai masalah pembelajaran dan pertuturan bahasa Inggeris yang sangat lemah dan masalah disiplin di kalangan mereka, masalah keluarga dan lain-lain. Yes, the really is this dan filem ini berjaya membuka mata pihak yang masih belum sedar masalah macam ini masih wujud di luar sana. Watak utama dalam filem ini, yang pertama iaitu Sagita Krishnasamy sebagai Cikgu Sherry. Yang kedua, Xavier Fong sebagai Cikgu Constance. Yang ketiga, Ahmad Adenin Zidan Muslim sebagai Zidan, iaitu ketua pada choral speaking di sekolah itu. Yang keempat, Nur Irdina Tasnim Ishak sebagai Irdina. Yang kelima, Muhammad Alif Abu Bakar sebagai Alif. Dan keenam, yang last sekali, Farah Norazlina Safwan sebagai Kemboja. Masalah-masalah yang saya dapat keluarkan dalam filem tersebut. Okey, seperti yang mana kita tahu, Cikgu Sherry ini pada hari pertama tugasannya bertugas di sekolah itu menghadapi banyak cabaran-cabaran untuk menempuhi ataupun menjaga anak muridnya, yang mana anak-anak muridnya bersikap tidak baik, seperti membuat perangai dan suka membuli orang dan macam-macam lagi. Okey, yang kedua, murid yang bernama Kemboja yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana ingin menyara keluarganya yang miskin. Okey, sini yang paling sedih bagi saya kerana Kemboja ini adalah anak yang seorang, anak tunggal. Dia hidup bersama dengan bapanya sahaja. Bapanya sedang sakit dan dalam satu scene tu Kemboja ingin pergi ke sekolah dan melihat ayahnya sakit. Dia tidak sampai hati untuk memakan biskut yang mana dalam tin biskut itu hanya ada sekeping sahaja biskut. Dia membuat keputusan untuk membiarkan biskut itu dan memberi kepada ayahnya untuk makan. Dia sanggup mengosong ataupun menahan perut demi memberi makan kepada orang tuanya. Okey, yang ketiga, Cikgu Sherry berniat untuk membawa murid sekolahnya dalam perlawanan choral speaking. Yang ini, Cikgu Sherry berniat untuk membawa murid ke perlawanan choral speaking, tetapi murid-muridnya kebanyakannya tidak berminat untuk memasuki choral speaking tersebut. Okey, yang keempat, murid yang Cikgu Sherry sayang terlibat dalam kemalangan motosikal pada cuti raya Aidilfitri. Pilihan watak untuk membuat keputusan yang dengan betul. Okey, yang pertama, Cikgu Sherry berbincang bersama cikgu-cikgu di sekolahnya untuk membawa anak muridnya menyertai pertandingan choral speaking. Okey, ini keputusan yang baik yang dibuat oleh Cikgu Sherry itu, kerana Cikgu Sherry menanya pendapat bersama-sama dan membincang macam mana untuk menarik perhatian atau untuk menarik minat murid-murid di sekolah itu untuk menyertai pasukan choral speaking di sekolah itu. Okey, yang kedua, Cikgu Sherry dan Cikgu Constant tetap membawa Alia ke klinik untuk merawat luka-luka di tangan Alia, walaupun Cikgu Sherry dan Cikgu Constant hanya mempunyai wang yang sedikit. Dalam sini, Cikgu Sherry dan Cikgu Constant membawa Alia ke klinik, tetapi Cikgu Sherry membayar separuh dan Cikgu Constant membayar lagi separuh. Itu keputusan yang bagi saya agak baik dan terasa lah, kerana mereka sanggup mengorbankan duit mereka demi orang yang lebih memerlukan. Okey, yang ketiga, Cikgu Sherry membuat keputusan untuk menarik minat murid menyertai choral speaking
ini dengan memberi makanan secara percuma. Okey, dalam sini juga Cikgu Sherry membuat keputusan yang betul untuk menarik perhatian anak murid di sekolah itu untuk menyertai chorus speaking dengan memberi makanan secara percuma. Dengan itu, apabila murid-murid inginkan makanan percuma, beliau mesti memasuki chorus speaking itu dengan nilai yang diutamakan dan diabaikan. Okey, yang diutamakan itu ialah yang pertama ialah kerajinan. Yang mana dalam filem ini seorang murid yang bernama Alia, yang dalam keluarganya hidup bersama dengan mak dia dengan dia saja, dan mak dia ni ada sakit, iaitu sakit mental ataupun gila. Tetapi dia masih rajin untuk pergi ke sekolah untuk belajar benda-benda ilmu dan mengambil perkara baru di sekolah. Apabila dia pulang daripada sekolah, dia menjaga ibunya yang sakit. Okey, yang kedua iaitu bersungguh-sungguh dalam filem ini, iaitu dalam scene Cikgu Sherry bersungguh-sungguh untuk membawa anak muridnya untuk memasuki pertandingan chorus speaking. Walaupun dia sudah tahu murid-muridnya tidak fasih dalam berbahasa Inggeris, tetapi dia bersungguh-sungguh untuk mencari jalan bagaimana untuk memasukkan anak muridnya ke dalam pertandingan chorus speaking. Okey, yang ketiga, rajin berfikir dalam menyelesaikan masalah. Okey, dalam ni banyak dalam masalah-masalah yang ada dalam filem ini, tetapi Cikgu Sherry dan Cikgu Costin ini tetap berfikir macam mana untuk selesaikan sesuatu masalah, sama ada masalah itu besar mahupun kecil. Okey, yang keempat iaitu berkorban. Yang seperti mana yang kita tahu, yang sudah saya ceritakan sebentar tadi, iaitu Cikgu Sherry dan Cikgu Costin berkorban duit beliau untuk membelanjai kos bayaran klinik Alia. Okey, nilai yang diabaikan pula tidak menghormati guru. Seperti mana 3 orang murid yang nakal di sekolah itu tidak menghormati guru dalam kelas maupun di luar kelas. Okey, yang kedua, tidak berminat untuk mencari ilmu yang baru. Seperti mana yang seorang yang berbadan besar itu, dia takut untuk memasuki chorus speaking itu kerana dia tidak mahir dalam berbahasa Inggeris. Bagi saya, sifat ini tidak perlu ada dalam seorang murid, kerana dalam kategori murid ini kita mesti faham yang murid ini dalam situation ataupun dalam circle untuk kita belajar benda baru, dan kita belajar untuk meneruskan kehidupan ataupun untuk masa hadapan. Okey, baik. Yang ketiga, membuli rakan. Membuli rakan dalam sini juga ada yang Zidan, murid yang bernama Zidan. Dia dibuli oleh 3 orang badan besar. 3 orang badan besar itu menghalang si Zidan ini untuk pergi berjumpa ataupun pergi ke perhimpunan pada masa itu. Okey, yang keempat, tidak bersungguh-sungguh dalam membuat satu perkara. Maksudnya budak-budak yang telah memasuki chorus speaking ini, dia membuat keputusan untuk tinggalkan chorus speaking ini kerana tidak berminat lagi untuk meneruskan dalam chorus speaking ini.
teruskan kaitan filem dengan teori hubungan etnik. Okey, yang pertama iaitu teori ekologi, yang mana individu sedar akan ciri-ciri status yang membezakan mereka dalam perhubungan persaingan. Okey, dalam yang scene yang kena-mengena dengan teori ini adalah pada scene yang sekolah mereka melihat sekolah Cina itu lebih bagus Korean speaking mereka daripada mereka lah. Yang mereka berasa tidak persaingan di antara Cina, sekolah Cina dan sekolah Melayu ini mereka agak berkemahiran dalam bertutur berbahasa Inggeris. Okey, yang kedua iaitu pertukaran sosial. Teori ini mengintegrasikan teori tingkah laku iaitu pembelajaran yang dibentuk melalui ganjaran dan didenfa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi klasik. Yang mana Cikgu Sherry memberi ganjaran iaitu ganjaran seperti makanan percuma buat sesiapa yang memasuki Korean speaking dengan sukarela. Okey, itu adalah pertukaran sosial. Okey, yang ketiga, pilihan rasional. Okey, pilihan rasional ini tingkah laku individu merupakan fungsi sentimental, peribadi dan kepercayaan terhadap kelompok sebayanya. Yang mana scene ini ada scene ini yang mana melihat seorang anak murid ni yang bernama Ajwad, dia berminat untuk memasuki Korean speaking apabila dia melihat tingkah laku murid-murid Korean speaking ini, yang mana tingkah laku mereka agak baik kerana terlalu bersemangat untuk membuat perkara yang tidak pernah dibuat di sekolah itu lagi. Dia berminat untuk memasuki Korean speaking itu, tetapi dia mempunyai ego yang tinggi dan mengelakkan diri daripada memasuki, dan pada akhirnya dia datang untuk memasuki Korean speaking itu juga. Okey, itu saja daripada saya. Minta maaf atas kekurangan saya. Okey, saya mengambil slogan ini daripada filem ini, iaitu penat hanya buat sementara, kemenangan buat selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.